Pertama sekali saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Tuan Puan kerana sudi meluangkan masa pada malam ni untuk kita berdiskusi serba sedikit berkenaan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pasaran saham. Jadi untuk malam ini sebenarnya saya nak sambung topik yang kelima dalam tajuk besar kita adalah diskusi ilmu saham. So kalau macam Tuan Puan yang baru follow ataupun baru tengok sesi ni, sesi diskusi ni actually sebelum ni kita dah ada sesi diskusi yang pertama. Sekejap saya tengok dia punya tajuk-tajuk dia. Kita ada sesi diskusi yang pertama. Tajuk yang discussion yang pertama tu adalah tajuk yang paling asas iaitu berkenaan dengan saham dunia dan saham akhirat. Nanti kalau tuan puan nak tengok balik diskusi yang pertama tu boleh tengok dekat saya punya page ni, boleh scroll ke bawah lah tengok. Tapi ada juga saya upload dekat YouTube, nanti tuan-puan boleh tengok balik kat dalam tu. Tajuk yang kedua adalah tajuk syarikat-syarikat public listed di Malaysia. So tajuk tu saya bagi contoh-contoh lah syarikat-syarikat yang dah tersenarai dekat pasaran saham Bursa Malaysia, sama ada syarikat tersebut patuh syariah ataupun tak patuh syariah. So kalau macam tuan-puan yang baru berkenalan dengan pasaran saham, so kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak beli saham-saham yang patuh syariah ataupun kita nak beli saham yang tak patuh syariah. So sebaik-baiknya kalau kita sebagai Muslim, better kita beli yang patuh syariah lah. Okay? So sah-sah lah dia dah patuh syariah dan halal lah. Okay? So yang ketiga, saya perjelaskan lagi ataupun kita pergi lebih detail berkenaan dengan apa kriteria-kriteria yang telah digariskan oleh SAC. SAC ni adalah Syariah Advisory Council yang dipertanggungjawabkan untuk menentukan status patuh syariah sesuatu syarikat. So ada beberapa kriteria lah yang digariskan oleh SAC. So SAC ni adalah ada satu badan dia lah, dia punya ada ahli jawatan kuasa dia, dan kebanyakan daripada ahli jawatan kuasa SAC ni dia ada PhD dalam bidang masing-masing lah. Okay? Ada title lah, mostly adalah doctors yang doctors PhD yang memang layak dalam bidang Islamic financial. Okay? Antaranya Uza lah ataupun Ustaz Zarudin kalau siapa-siapa kenal. Yang tajuk yang keempat yang kita dah discuss sebelum ni adalah bagaimana untuk mula membeli saham-saham di syarikat bursa. So bukan di syarikat bursa, saham-saham syarikat di bursa. So kalau tuan-puan yang belum ada akaun saham ataupun akaun CDS saham, CDS tu maksud dia Central Depository System. So akaun CDS tu merujuk kepada sistem tu lah, sistem yang mana kalau kita ada buat jual beli saham, so semua maklumat akan pergi dan disimpan dalam sistem tersebut. Okay. So untuk pergi ke dalam sistem tersebut kita kena ada trading platform. So akaun CDS dibuka oleh kita buka under bursa, direct under Bursa Malaysia lah. Tapi untuk masuk ke dalam akaun CDS kita kena melalui trading platform. So trading platform tu kita buka melalui syarikat-syarikat broker. So syarikat-syarikat broker ni ataupun ADA, Authorized Dealer Agency, ADA ni ataupun syarikat broker ni ataupun syarikat-syarikat security lah kita panggil. Dia adalah syarikat yang diberikan lesen untuk dia buka trading platform. So bila kita dah ada trading platform, kita tekan dekat trading platform tu, apa yang dah berlaku jual beli akan disimpan ke dalam akaun CDS. Okay. So ada dua layer lah sebenarnya. Okay. Itu tajuk yang keempat. Bagaimana untuk bermula. So cara paling senang untuk bermula untuk jual beli saham, pertama sekali kena buka akaun CDS. Okay. Kalau dah ada akaun CDS tu, baru kita boleh start masukkan duit dalam akaun CDS tersebut. Dan dari situlah bila dah ada duit dalam akaun CDS tersebut, dari situlah kita boleh gunakan duit modal yang ada dalam akaun CDS tu untuk beli lot-lot saham yang ada. Okay. Sebagai contoh, kalau kita ada RM10,000, kita boleh gunakan duit yang RM10,000 yang kita dah masukkan dalam akaun CDS tu untuk beli saham. Contohnya kita nak beli saham Pos Malaysia. Okay. Kita tekan nak beli berapa lot, kita boleh beli sejumlah lot-lot saham Pos Malaysia
yang ada dekat bursa menggunakan modal yang kita ada. Okay. So itu sebagai summary lah apa yang telah kita buat sebelum ni. So tajuk pada malam ni dia agak umum sikit lah, agak umum sikit, tak terlampau detail. Mungkin bagi ahli-ahli grup, saya punya grup Easy Pro 3D Methods ataupun ahli-ahli secret group yang guru online coaching saya tu, mereka dah biasa dengar lah actually tentang topik yang saya nak discuss pada malam ni. So topik pada malam ni adalah 3 mastery. Kalau siapa-siapa yang dah beli saya punya e-book Pejam Celik Saham, memang saya dah hurai lebih detail dalam e-book tersebut. Kalau tuan-puan dah baca e-book tu, memang tuan-puan akan tahulah sedikit apa yang saya nak kupas pada malam ni. Kalau belum ada, boleh dapatkan dekat saya punya laman web lah. Okay, nanti boleh check lah saya punya laman web. So, tajuk pada malam ni adalah berkenaan dengan stock mastery. Okay, tajuk besar dia adalah stock mastery. Di bawah stock mastery tu ada tiga pembahagian. Yang pertama adalah platform mastery. Yang kedua adalah stock chart mastery, dan yang ketiga adalah emotion mastery. Okay, untuk tidak membuang masa, saya akan share screen untuk tuan-puan tengoklah dengan lebih detail, dengan lebih jelas apa yang kita nak discuss pada malam ni. Okay, so saya share screen dulu untuk lebih nampak. Okey, untuk ahli-ahli grup, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat Zoom lah, boleh tekan yang chatting dekat Zoom tu. Kalau untuk siapa-siapa yang tengok, untuk semua ahli-ahli grup dalam ahli grup pula, untuk followers yang dekat Facebook, kalau ada soalan boleh tanya dekat bahagian komen lah. Okey, nanti saya cuba jawab lah apa yang sempat. Okey, cuma tajuk pada malam ni agak umum. So apa-apa soalan yang spesifik tu kalau tak sempat saya jawab malam ni, kita boleh discuss dalam grup. So untuk pengetahuan, kita pun ada grup public Telegram lah untuk discussion. Okay. Cumanya grup tu public, so saya tak boleh lah nak pergi very detail kan. So untuk lagi detail tu better join grup yang saya punya online coaching punya grup lah. Okay. So tajuk pada malam ni adalah stock mastery. Macam mana kita nak menguasai ilmu saham, sedikit lah kan, kita nak tahu macam mana cara kita nak pelajari. Sebab kalau macam siapa-siapa yang baru nak berkenalan dengan pasaran saham ni, kita akan rasa macam bela. Sebab terlampau banyak benda baru yang kita nak pelajari. Dia sama juga dengan keadaan yang mana kita baru nak mula kenal dengan, macam mana nak cakap, kita baru mula nak belajar daripada kosong. Contoh kalau siapa-siapa yang tak pernah belajar bahasa Arab lah kan, contohlah, sebagai contoh kan, siapa-siapa yang tak pernah belajar bahasa Arab, tiba-tiba dia nak belajar bahasa Arab, tiba-tiba Allah SWT bagi ilham, ada kesedaran nak belajar bahasa Arab. Sebab kalau siapa-siapa yang belajar bahasa Arab ni, dia ada satu kelebihan dia adalah dia dapat, bila dia baca Quran, dia ada dapat faham lah sedikit apa yang Quran nak sampaikan. Tapi sekarang ni dah lebih mudah lah kan, sebab dah ada tafsiran, dah ada terjemahan apa semua. Tapi kalau kita dah belajar sedikit, kadang-kadang kita tak tengok tafsiran pun kita dah faham dah. Okay? So contoh kita baru nak belajar bahasa Arab. Okay? Dalam bahasa Arab ni banyak dia punya perkara-perkara yang kita nak belajar. Contohnya nak kena belajar nahu kan, tu nak kena belajar sorof, lepas tu nak kena belajar mubtada lah, khobar lah. Okey. Lepas tu nak kena belajar kalimah-kalimah kan. Nak kena belajar isim lah, nak belajar fi'il. Lepas tu pula dalam fi'il pula ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' kan, fi'il amar. So kalau kita tak pernah belajar apa-apa, kita akan jadi pening. Ni apa. Sama juga dengan pasaran saham. Okay. So tak boleh nak expect. Kita tak boleh nak expect kita sama level dengan kita melabur dalam ASB, tak sama. Kalau tuan-puan melabur dalam ASB, dia macam ni. Kalau melabur dalam ASB, kita masuk je duit dalam ASB, tunggu je lah kan, tunggu je. Setahun sekali ASB akan announce dividen sama ada 5 hingga 7% lah kan, lebih kurang macam tu lah dia punya rate dia.
So kita tak perlu buat apa-apa, dan ASB ni adalah passive investment lah, okay. Passive investment yang mana kita tak perlu buat apa-apa, just masuk je duit dalam tu, tunggu dapat dividen, itulah kita punya keuntungan, okay. Disebabkan dia passive investment, so kita tak boleh nak demand sangat lah apa yang ASB bayar kat kita. So apa yang mereka bayar, itulah yang kita dapat. So apa yang kita dapat tu kita bersyukur lah kan, apa yang kita ada. Tapi dalam pasaran saham ni, dia boleh jadi sebagai active investment, yang mana kita yang boleh manage kita punya modal pelaburan, kita yang boleh tekan jual, kita boleh tekan beli. Okey, kita boleh pilih apa syarikat-syarikat yang kita nak beli saham syarikat tersebut, dan apabila harga naik ataupun harga turun, kita yang decide bila kita nak jual. Okey, contoh saya buka platform lah, okay? Saya buka platform untuk nampak lebih jelas. Saya buka platform. Kejap, saya buka platform M+. Okay. So just nak bagi contoh je, kalau siapa-siapa yang tak pernah tak pernah terdedah kepada ilmu pasaran saham lah kan. So sebagai contoh, hari ini salah satu daripada syarikat yang naik dengan cantik. So kita tengok dekat most aktif tu, dekat situ pun kita dah boleh nampak dah syarikat-syarikat yang naik dengan cantik pada hari ini. Okay, dekat most aktif tu. So antaranya kalau saya gerak-gerakkan saya gerak-gerakkan mouse ni, kita boleh nampak macam Visola kan, dia naik daripada 0.055 sen sehingga 0.070 sen dalam sehari. Okay, maksudnya kalau kita tengok dekat syarikat Visola ni, okay, syarikat Visola ni kalau saya tengok dia punya percentage, kat sini tak ada pula percentage dia. So saya masukkan lah, okay, saya masukkan dia punya percentage, price info, kita pergi dekat bahagian price change. Mana ni? Oh, kalau tak ada kat sini maksudnya dia dah ada dekat sebelah belakang. Dekat sini. Okay. Untuk Visola, hari ini sahaja kenaikan adalah sebanyak 40% dalam sehari. Okay. Dalam sehari kenaikan sebanyak 40%. So kita tengok contoh. Tapi dia antara kategori saham yang super penny lah. Maksudnya kalau super penny ni bawah daripada 10 sen. Okay, bawah daripada 10 sen. Contoh macam Thrift tak naik sangat. Banyak counter-counter penny yang naik hari ni. Okay. Cuba saya insert satu information. Saya nak tengok dia punya based on transaction je. Okay, saya masukkan transaction. So kita boleh sort dia berdasarkan berapa banyak transaksi yang berlaku pada hari ini. So paling tinggi transaction tadi adalah Notion, tapi transaction jual lah banyak. So that's why harga dia drop kan. Bond Oil, XOX. Siapa pernah ada SIM card XOX tu? XOX tersenarai dekat pasaran saham dan dia patut syariah. Nice, Fintech, Inix. Okay, sebagai contoh tadi, syarikat MQTech. Okay, syarikat MQTech dia start buka tadi harga dia 22.5 sen. Okay, 0.225. 22.5 sen. And then dia naik daripada pagi sampai ke petang tadi, jam 5 petang, sebanyak 0.045 sen, ataupun kalau dalam percentage dia ada kenaikan sebanyak saya gerakkan ke sini, dia ada kenaikan sebanyak 20%, okay, dalam masa sehari. Okay. Itu adalah potensi yang ada dekat pasaran saham lah. Okay. So dia berbezalah daripada passive investment. Contoh yang saya bagi tadi, contoh macam ASB lah. ASB antara passive investment, tapi pasaran saham ni dia kategori sebagai active investment, yang mana kita sendiri pun boleh untuk tekan beli dan tekan jual. Okay. Ataupun biasanya kalau macam jutawan-jutawan yang ada dana berjuta-juta kan, mereka tak adalah nak tekan sendiri duit tu untuk beli dan jual. Biasanya mereka akan hire fund manager. So fund manager tersebutlah yang akan run duit tersebut. So itulah yang orang cakap, orang kaya akan semakin kaya. Sebab itulah mereka bayar orang lain untuk manage duit dia, dan duit tersebut akan diberanakkan sama ada dalam pasaran saham ataupun dekat tempat-tempat lain. Tapi pasaran saham lah yang paling famous untuk orang-orang yang berduit lah. Okay.
Contoh kalau kita ada 1 juta kan, 1 juta tu kita allocate dekat siapa-siapa fund manager, so suruh dia trade. So kalau macam let's say dia berjaya trade dalam sebulan, dia boleh buat dalam 40-50%, kita bagi dia dalam 5 hingga 10% pun kita dah untung banyak dah. Okey, macam tu lah, contoh lah kan, contoh macam mana orang kaya buat duit lah. Okey, that's why orang kaya akan semakin kaya sebab menggunakan duit yang mereka ada. Itu yang orang cakap duit buat duit, macam tu. Okey, so sebagai umat Islam pun memang tak salah sebenarnya. Yang penting kita kena gunakan cara yang halal lah. Okey, gunakan cara yang halal. Jangan pula pergi beli saham-saham yang tak syariah macam Genting, macam Kasbet. Ada tu kan saham-saham Genting, saham Kasbet apa semua, itu semua tak syariah. Okey, so dalam topik yang saya nak sentuh pada malam ni adalah stock mastery, iaitu bila kita berkenalan dengan pasaran saham ni, kita tak boleh sembrono, orang cakap kan. Kita tak boleh membuta tuli ataupun kosong tiba-tiba kita nak berlagak macam kita dah tahu segala-galanya. Terus dump duit 10-20 ribu terus beli mana-mana saham, macam tu je kan, buta-buta kan. Even kalau saya bagi contoh satu lah sebagai contoh kan. Kalau orang lelaki kan, contoh dia nak beli kasut sukan. Okay? Dia nak beli kasut sukan ni, dia tak terus je pergi kedai terus beli je, ambil mana-mana kasut terus tak try tak apa, harga pun tak tanya, terus ambil letak dekat kaunter, bayar dan belah, macam tu. Biasa tak akan berlaku. Dan biasa kita akan test dulu kan, tengok dia fit ke tak fit, and then kita nak tengok juga ada brand apa. Kalau ada brand, and then kita nak tahu juga quality brand tu macam mana, adakah dia tahan lama atau tak, ada warranty ke tak, kalau macam tiba-tiba tapak tercabut ke semua kan. So ada banyak kriteria yang kita nak tahu sebelum kita beli sesuatu barang. Okey, contoh paling famous, contoh kalau kita nak beli phone lah kan, kita nak beli phone. Macam sekarang kan macam-macam, ada Samsung Galaxy S20 lah, ada Samsung yang lipat-lipat tu kan, macam dompet tu dah harga pun dah sampai 5-7 ribu kan. So kalau seseorang tu dia nak beli phone pun dia akan test, dia akan tengok apa dia punya memory card banyak mana, dia punya RAM dia banyak mana kan. Sekarang phone pun dah RAM dah sampai 6GB dah, ala-ala laptop dah kan. Lepas tu nak tengok pula kamera berapa megapiksel kan, kalau kurang daripada 20 megapiksel tak nak at least nak 20 kan, kalau nak selfie cantik-cantik kan. Lepas tu nak tengok pula dia punya screen, kelebaran screen lah berapa dia punya kelebaran dan sebagainya. Lepas tu nak tengok pula dia punya Android berapa, kalau sekarang ada Android 10 kan. So kalau Android 6 ke bawah dah tak nak dah. So banyak kriteria yang kita nak. So dia aplikasi teori ataupun praktikal yang sama dengan pasaran saham. Sebab kalau kita nak beli sesuatu saham, boleh tak kita just masuk je dalam pasaran saham, tengok macam cantik lah nama syarikat ni, beli. Sedangkan kita tak pernah tahu pun saham ni apa dia punya perangai dia kan, harga dia berapa, adakah dia ada nak buat corporate exercise ke sebagainya, adakah syarikat ni syarikat untung ke ataupun syarikat rugi, adakah syarikat ni syariah ke tak syariah. So kita main beli je macam tu. Dan lagi teruknya kalau macam kita nak beli pun kita tak tahu nak tekan kat mana. So the key point is kita kena ada ilmu pengetahuan lah sedikit macam mana kita nak meneruskan kita punya survival dalam pasaran saham ni. Okay? Sebab dia punya reward dia very high. Okay? Dia punya reward dia very high, tapi apa yang high reward dia akan datang dengan high risk. So orang cakap macam ni, apa yang high risk, okay, dia akan datang dengan high reward. So apa yang kita kena jaga adalah risiko yang ada. So kalau kita tak ada ilmu, bak kata Warren Buffett, don't test depth of the river with both of your leg. Warren Buffett cakap, jangan test kedalaman sesuatu air sungai dengan kedua-dua belah kaki. Maksudnya kita tak tahu sungai itu dalam ke cetek, kita pergi celup kedua-dua kaki kita terus ke dalam sungai itu. Kalau cetek, okey. Kalau tak cetek, kita tenggelam terus kan. Silat hari bulan, mati lemas lah. Okey. And then satu phrase yang Warren Buffett selalu cakap, Warren Buffett pernah cakap yang saya sentiasa ingat benda ni adalah risk come
with not knowing what you are doing. So maksud dia adalah risiko datang apabila kita buat sesuatu yang kita tak tahu. Okey, maksudnya risiko datang apabila kita buat sesuatu yang kita tak ada ilmu pengetahuan pun tentangnya. Especially pasaran saham lah. Okey, sebab siapa boleh ingat? Okey, soalannya adalah siapa boleh ingat bilakah kali pertama dia belajar tentang pasaran saham semasa dia belajar sekolah ataupun dekat college, ataupun masa dia belajar diploma, ataupun kalau dia masuk college, siapa yang pernah belajar tentang pasaran saham officially yang diajarkan step by step. Kalau saya sendiri jawapannya adalah zero. Maksudnya dari sekolah, dari kecil sampai kita masuk matrik ke ataupun masuk U ke, especially bidang-bidang yang tak ada kaitan yang financial kan, memang tak akan pernah terdedah dengan pasaran saham. Kecuali kita pernah beli lah, kita pernah beli produk-produk yang dihasilkan oleh syarikat. Contoh kita pernah beli barangan Nestle kan, kita pernah beli Milo kan, kita pernah beli Nestem, kita pernah beli barang-barang yang dikeluarkan oleh syarikat. Contoh kita pernah pergi pejabat pos, berurusan dengan pos kan. Kalau nak renew road tax, kita pernah mungkin ada yang pernah gunakan khidmat MyEZ dan sebagainya. Okay? Tapi secara direct belajar tentang pasaran saham basically memang zero. So kalau kita baru start sekarang, let's say umur kita dah 31 tahun, 32 tahun, so inilah adalah kita punya langkah yang pertama, ataupun dipanggil kalau sebagai baby, ini adalah baby step lah. Okay? Step yang pertama as a baby dalam pasaran saham. So untuk menjadi dewasa dalam pasaran saham ni, orang cakap standard dia punya proses perjalanan dalam pasaran saham ni tak kurang daripada 5 tahun. Okay? Tak kurang daripada 5 tahun. Maksudnya daripada kita betul-betul zero, kita bertatih step by step untuk kita betul-betul faham sepak terajang pasaran saham ni at least 5 tahun. Tapi untuk tahun 2 tahun pertama tu pun kita dah dapat rangka besar lah apa benda penting yang kita perlu belajar. Tapi bayangkan kalau kita langsung tak pernah pergi belajar apa-apa dengan siapa-siapa, tak pernah masuk kelas apa-apa, tak pernah baca buku apa-apa. Berapa tahun yang kita nak ambil masa untuk kita tahu apa benda yang kita perlu tahu dalam pasaran saham? Personally saya rasa mungkin dalam 10 tahun pun tak tahu-tahu lagi kan. So itu pentingnya kita ada guide lah. Okay? Nak kena ada guide, nak kena belajar lah something. Okay? Nak kena belajar. At least ada baca buku ke macam tu, itu pun dah okay dah. At least kita tahu sedikit lah. So secara generalnya, kalau kita dah mula untuk beli saham, ada 3 perkara penting yang kita kena faham. Okay? 3 perkara penting yang kita kena faham untuk kita nak cakap sukses tu agak subjektif, tapi untuk kita lebih yakin ataupun lebih confident dalam pasaran saham. Yang pertama sekali saya tekankan, kita kena faham macam mana cara kita nak gunakan platform dengan semaksimal mungkin. Kalau siapa-siapa yang tak pernah dengar istilah platform ni saya merujuk kepada kita punya trading platform. Okay? Kita punya trading platform, kalau macam saya adalah Remiser M+, Melaka Security. So saya tekankan kalau siapa-siapa yang gunakan akaun CDS M+, mahirkan betul-betul cara kita nak baca platform M+ tersebut. Sebagai contoh kan, sebagai contoh saya dah buka tadi yang ini. Okay, sebagai contoh, ini adalah platform trading platform under syarikat Melaka Security ataupun M+ online. So apabila kita dah ada trading platform ni, perkara pertama yang kita kena belajar adalah mahirkan cara nak baca trading platform ini. Okay, so bukan setakat kita tahu nak deposit duit, nak withdraw balik duit, kita kena tahu juga nak tekan buy, nak tekan sell tu memang obviously memang kita kena tahulah. Tapi kita kena tahu juga macam mana cara kita nak baca information yang ada. Sebagai contoh kan, trans ni apa, PRV close ni apa, high, low, BQ, semua benda-benda tu at least kita kena tahu benda tu apa. Okay, sebagai contoh BQ apa, buy, sell ni kita tahulah. SQ apa, change ni kita tahulah change. LV tu apa, volume, VWAP tu apa, T/S/T-O tu apa, change tu apa, status tu apa. And then kalau kita nak tambah pula kolom dekat sini, insert new column, dia ada banyak kan, basic info, best Q,
price info, transaction, financial, loan, loan warrant info, load others. Semua benda tu adalah apa benda sebenarnya kan. So kalau nak belajar benda ni memang kena pergi lebih detail dan kena memang betul-betul mengkaji apa maklumat-maklumat tersebut. Baru kita boleh appreciate apa maklumat yang telah disediakan dekat platform. So daripada page yang ini nak pergi page yang ini, nak pergi page yang ini pun at least kena tahu sedikit lah kan. Macam mana cara nak setting kolom ni, nak tengok dia punya huruf-huruf yang ada semua ni pun at least kena tahu. So kalau macam saya kan, kalau macam saya sendirilah personally, saya akan tekankan macam mana cara kita nak kuasai cara nak baca chart yang ini. So chart ini nama dia apa? Kalau chart ni, kalau siapa yang ada dalam ahli grup saya memang dia akan tahulah, memang saya suka tengok chart ni. So chart ni nama dia adalah ticker chart. So ticker chart ni sendiri dia ada kriteria, dia ada behavior dia sendiri. So berdasarkan ticker chart sendiri ni pun kita dah tahu dah apakah perangai dia dan adakah dia ada potensi untuk dia naik lebih tinggi pada hari tersebut. Tapi bukanlah bergantung kepada ticker chart ni semata-mata. Ada juga kriteria-kriteria lain yang kita kena tahu. Sebagai contoh, kita nak tengok pula volume dia berapa banyak, transaction berapa banyak, buy rate dia berapa kan. And then berapa banyak seller, berapa banyak buyer berbanding dengan seller dan sebagainya. Banyak lagi lah. Okay. Dan kita boleh nampak berapa juta orang membeli, maksudnya berapa juta dalam bentuk RM, berapa juta ringgit orang membeli, berapa juta ringgit orang menjual. So benda-benda tu dia akan memainkan peranan dan dia akan mempengaruhi pergerakan harga. Okay. So salah satu perkara yang penting dalam pergerakan harga saham adalah sentimen. So kita nak tengok adakah sentimen hari tersebut, adakah sentimen dia bullish ataupun sentimen dia bearish. Kalau sentimen bullish, kita boleh get ready lah sebab kita expect harga akan naik lebih tinggi. Kalau sentimen dia bearish ataupun seller ramai, kita boleh expect yang harga boleh drop lagi. Okay, itu. So basically di bawah topik ini sahaja pun, di bawah topik platform mastery ni pun terdapat banyak perkara yang kita kena faham. Okay, sebagai contoh, saya boleh letak kat sini. So saya boleh letak kat sini, kita boleh tengok sentimen, apa sentimen yang ada dekat pasaran. Okay? Apa sentimen yang ada dekat pasaran, apa maksud info-info yang disediakan dekat platform tu sendiri, apa maksud dia. Okay? Yang paling utama macam mana nak setting. Okay? Platform tu pun kita kena setting juga based on kita punya preferences. Macam saya personally, saya suka 3 kolom yang macam ni. Saya suka guna 3 kolom iaitu huruf J. So kalau tuan-puan nak guna D ke, nak guna B ke, C ke, itu terpulang, tak ada masalah. Boleh setting masing-masing kan. So setting tersebut akan membantu kita untuk trade dengan lebih confident lah. Kalau kita setting pun kita tak berapa mahir lagi sebagainya, memang kita akan ada masalah sikit. Tapi bagi setengah-setengah traders, kalau yang dah agak berkemahiran ataupun memang dah lama trade, sometimes mereka just trade pakai phone je sebenarnya kan. Tapi bagi saya personally, saya tak adalah nak advise pakai phone sangat sebab dekat phone information yang ada tak mencukupi unless kalau kita dah mahir. Okay? Dia punya code dia adalah kalau kita dah mahir, itu lain cerita. Kalau kita baru nak belajar, jangan biasakan gunakan information yang tak cukup. Okay? Kita make sure kita ada enough information untuk guide kita nak buat pembelian ataupun nak buat jualan. Okay? So that's why saya betul-betul tekankan mahirkan dulu platform. Okay? Bila once kita dah mahir tentang platform, banyak benda yang kita boleh tahu. Okay? Tapi saya tak adalah nak ajar kat sini. So memang saya ada sentuh tentang platform ni very detail dalam group. Okay? Dalam saya punya group, secret group online coaching tu. Tapi untuk secara umum ni saya just bagi tahu platform ni penting dan kita kena mempelajarinya. Okay, kita kena mempelajarinya. Dan memang ada juga setiap sekali seminggu pun saya ada buat juga sesi platform familiarization and plus online. So tuan-puan boleh tengok balik. Saya ada upload dekat YouTube juga, boleh tengok. And then dekat Facebook page yang ini pun ada juga. Okay, so dari situ kita dah dapat banyak information lah sebenarnya. Okay, dekat Facebook ada soalan. Boleh terangkan tentang limit up dan kesannya. Limit up ni tak ada apa sangat. Limit up ni cuma apabila buyer ramai,
harga boleh naik tinggi lah. Bila harga naik tinggi dah cecah satu limit yang ditetapkan oleh bursa, so harga dah tak boleh naik dah. Sekiranya sentimen masih kuat, kalau buyer tu masih lagi berpusu-pusu masuk, tapi harga dah tak boleh nak naik dah. Dia macam kalau kita keep on giving pressure kan, kalau kita push sesuatu apa yang kita nak cakap, contoh macam balon lah, contoh macam balon kan, balon tu dah cecah dia punya limit, tapi kita duk pump dia kan, bila dah terlebih limit dia akan pecah. Sama juga dengan limit up, tapi kena tengok sentimen masa tu. Kalau masa tu buyer duk tengah masuk tak berhenti, tapi harga dah kena block dekat limit dah tak boleh nak naik, memang dia akan besoknya dia akan pecah ke atas. Okey, macam tu. Tapi kalau dah limit up tapi buyer dah tak ramai, orang dah mula menjual petang ke pagi ke, orang dah mula menjual, harga tak boleh nak naik. So ke mana harga boleh pergi? Kalau dah seller dah ramai, harga boleh drop lah. Okey, tak semestinya semua limit up tu akan terbang, tapi tak semestinya semua limit up tu boleh turun. Dia tengok keadaan semasa. Okey, dia kena tengok keadaan semasa. Limit up tu cuma satu level yang bursa decide lah. Dia tak boleh naik lebih daripada contoh 30% daripada harga semasa, macam tu lah lebih kurang kan. So bila harga dah cecah limit up, dia tak boleh nak naik dah, macam tu. Sama juga dengan limit down. Okay? Dan tak semestinya dah limit down harga akan terus melantun naik ke atas balik. Tak juga. Kalau seller masih lagi ramai, besoknya dia boleh sambung je kejatuhan dia. Okey, itu yang bab yang pertama berkenaan dengan platform mastery. Actually banyak lagi benda yang kita nak tahu berkenaan dengan platform mastery. Cumanya nak kena ada dululah. Kalau tuan-puan dah ada dah platform tu, barulah mudah untuk kita belajar. So contoh macam kalau dah ada account M+, so baru kita boleh godek-godek lah kan, tengok page 1 apa, page 2 apa, page 3 tu apa. And then every page ni pula dia ada setting-setting yang kita boleh tetapkan. Contoh transaction, kita boleh letak berapa transaction kita nak. Contoh kalau dekat sini kita tak nak mana-mana kolom, kita boleh remove. Okay, macam saya selalu buat, saya akan remove dulu semua. Okay? Memang saya akan buat macam ni lah. Setiap kali ada platform-platform, saya akan remove dulu untuk memastikan kita just masukkan information yang kita nak sahaja. Dan jangan takutlah kalau kita remove ni, dia bukannya hilang terus. Kita boleh masukkan balik. Okay? Jangan risau, tak ada masalah. Yang penting kita kena tahulah kita remove tu untuk apa kan. Kalau kita macam ter-remove, itu nak buat macam mana lah. Tapi macam saya tahu apa benda yang saya nak masukkan. So biasanya saya akan masukkan transaction info, saya akan masukkan buy rate. Okay? So daripada buy rate tu saya akan masukkan lagi buy rate yang lain. Ini nanti ada je saya buat session yang plus platform familiarization tu, nanti boleh tengok balik. And then saya nak tengok price change. Okay, price change kita nak tengok change dari segi percentage. And then saya nak tengok sektor apa. Kalau basic info ni dia ada sektor kan, kita nak tengok sektor apa. Okay, lepas tu apa lagi yang kita nak tengok? Transaction, buy rate, change, sector. And then kalau warrant kita nak tahu bila dia expired. So kita carilah expiry date dia bila. Okay. So cari ni contoh macam Enix warrant A. Enix warrant A ada 98 hari sahaja lagi dia nak expired. So kena hati-hati. Okay. Kalau terbeli tiba-tiba dia nak dekat dah nak expired, kena hati-hatilah. Okay. Macam bond oil WC ni ada 1916 hari lagi nak expired. So lama lagi, tak ada masalah. Okay. And then kalau kita dah masukkan info-info yang kita nak, so kalau kita dah rasa mencukupi, itu dah okey dah. Okay. Price info ni macam-macam lah kita boleh masukkan. Contoh nak masukkan upper limit ke, theoretical open, ini pun okey. Kalau saya akan masukkan price ni last done. Last done price ni pun okey juga. So banyak info yang kita boleh masukkan kat situ. Okay, seminum air jap. Okay, untuk tuan-puan belajar lebih mendalam tentang platform mastery ni, first step adalah cuba jaya. Cuba jaya kan, maksudnya kaedah try and error lah. Kita try and error. Kalau error tak ada masalah. Kalau contoh kita buka
platform M Plus ni, tiba-tiba dia macam dia hang ke apa, kita boleh reset balik setting. Okay, just pergi kepada apa ni, setting, just reset je lah. Okay, reset balik, so kita boleh start from zero, start fresh. Itu tak ada masalah. Okay, so cumanya yang paling penting dekat platform ni, selain daripada tekan buy dengan sell, kita kena tahu juga information yang ada kat dalam ni. Mungkin saya ingat dalam tajuk-tajuk kita, saya ingat ada rasanya. Tajuk yang ke-6, risiko, dan ke-7, jenis modal pelaburan, kajian in detail, support resistance, cara mudah memahami trend. Macam tak ada je saya masukkan kat dalam ni, tak apalah. Okay. Tak apalah, kalau tak ada nantilah mungkin, sebab, tapi tak ada masalah sebab memang saya ada share juga dekat platform familiarization. So nanti tuan-puan boleh tengok balik kat situ lah. Okay. So itu perkara pertama yang kita kena tahu, iaitu mana dah saya punya slide tadi. Ada, alamak, hilang dah. Kat sini. Okay, itu yang pertama. So dekat even dekat platform ni pun ada tools yang disediakan untuk tuan-puan gunakan untuk buat kajian saham. Okay, kajian chart. Okay, kajian chart. Sebagai contoh, saya right click je dekat mana-mana nama kaunter ni. Saya pergi kepada M Plus Wiz Lite. Okay, M Plus Wiz Lite ataupun interactive chart pun okay. Bila kita tekan interactive chart tu, dia akan keluar chart. Chart ini adalah tempat kita nak tengok generally secara keseluruhannya ke mana arah pergerakan harga. Okay. Okay, lambat pula dia tengok loading. Saya tutup dululah. Kita tengok Wiz. Kok Wiz lagi laju kan? Wiz pun lambat juga dia loading. Tak apalah, kalau dia lambat kita tutup dulu. So itu sebagai tools yang disediakan oleh M Plus untuk tuan-puan buat kajian saham, kajian tentang pergerakan harga lah ataupun chart. Tapi personally saya suka gunakan trading view. Okay, trading view ni. Saya suka gunakan trading view ni. Trading view ni kalau saya suka sebab dia ada banyak function. Ini saya punya personal preferences. Kalau ahli-ahli group ahli-ahli group online coaching, memang saya advise untuk gunakan trading view lah. Okay, sebab dia ada banyak function, dan antara function yang bagus dalam trading view ni adalah kita boleh create kita punya indicator sendiri. Itu yang saya suka lah. Kita boleh create kita punya indicator sendiri, dan kita boleh create dan kita boleh share indicator yang kita ada. Okay, kita boleh create dan kita boleh share. Sebagai contohnya adalah yang inilah. Ini contoh indicator yang saya dah create dan saya gunakan dan saya share juga dekat ahli-ahli group. So ahli-ahli group pun boleh gunakan. So contoh macam indikator ni saya dah letak dah siap-siap mana entry, mana exit, mana re-entry, mana exit. Okay. So kita dah tak adalah nak kelah kabut, nak decide mana nak entry, mana nak exit. And then saya dah buat dah dia punya zone dia macam kalau green zone ni maksudnya pasaran sedang bullish. Bila dia masuk je red zone maksudnya dia dah bearish. Macam ni. Dia dah bearish. Tapi sekarang dia sedang bullish lagi. Okay. Yang dekat bawah ni pun saya gunakan untuk tengok trend lah, naik dan turun. Okay. So bukan nak cerita tentang indikator ni sebenarnya, ni sebagai contoh je. Apa yang saya nak cerita adalah yang kedua, iaitu chart mastery. Okay, chart mastery. So selepas kita dah ada account CDS, kita belajar dulu macam mana cara nak gunakan platform CDS tersebut ataupun trading platform dengan detail. So bila kita dah menguasai platform tersebut, kita dah boleh dengan senangnya kita nak buat intraday ke, nak buat BTST ke, hanya menggunakan platform tersebut pun dah okey. Tapi once kita dah nak upgrade lagi kita punya level of knowledge, kita kena belajar berkenaan dengan technical analysis. Okay? Kita kena belajar berkenaan dengan technical analysis. So, technical analysis ni dia adalah kajian terhadap sentimen pasaran, terhadap psikologi manusia. Dan psikologi manusia ni adalah salah satu daripada sebab yang membuatkan harga bergerak. Okay? So, secara umumnya technical analysis ni adalah kita kaji pergerakan harga dan kita kaji pergerakan harga yang dah berlaku untuk kita predict
masa depan ataupun futures ataupun probability ke mana harga boleh pergi. Dia adalah kajian terhadap sejarah pergerakan harga untuk kita buat unjuran probability pergerakan harga boleh pergi. Okay. Syufa tanya, bolehkah IndiDoc digunakan trading view basic? Boleh, tak ada masalah. Basic boleh pakai 3 indikator kan. So macam saya punya indikator sebenarnya dalam saya punya package ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 indikator. Kalau trading view basic kita boleh pasang 3. Tapi macam yang saya pakai sekarang, sekarang saya pakai A2S, saya pakai 3SUTC dan saya pakai FE2. So saya pakai 3 je sekarang. Okay? Walaupun ada banyak, saya boleh combine dan combination yang terbaik yang saya pakai sekarang adalah 3. Tapi saya boleh masukkan banyak lagi sebenarnya. Kalau saya nak masukkan RBB pun boleh. RBB ni kita nak tengok trend yang lebih jelas. Nak tengok kalau merah ni dia bearish, kalau hijau ni dia bullish. Macam itulah. Tapi saya tak ada dah nak cerita ni detail sangat. Okay? Apa tadi? Kajian technical analysis ni adalah kajian analisis terhadap sejarah pergerakan harga-harga yang dah lepas untuk kita predict unjuran ke mana harga boleh pergi. Dia tak adalah nak cakap 100% valid, tapi berdasarkan sejarah kita boleh tahu apa akan berlaku pada masa depan. Sebagai contoh kan, kalau saya tak silap dalam kitab At-Tamaddun, tulisan Ibn Khaldun, ada satu phrase yang dia cakap, untuk melihat sesuatu negara, kemajuan ataupun kemunduran sesuatu negara, kita kena lihat remaja pada zaman sekarang. Okay? Kita kena lihat apakah ciri-ciri ataupun apakah kriteria remaja pada waktu sekarang untuk kita decide negara kita pada 10 tahun, 20 tahun akan datang. Apa akan jadi pada negara kita akan datang adalah kita tengok remaja kita pada zaman sekarang. Kalau remaja kita pada zaman sekarang adalah TikTok punya generasi TikTok, generasi hedonisme yang terlampau menitik beratkan hiburan semata-mata tanpa menitik beratkan pengajian ilmu dan sebagainya, kita akan tengok masa akan datang negara kita akan jadi negara yang penuh dengan hiburan. Okay? Dia tak akan jadi negara yang berilmu. Kalau remaja sekarang adalah remaja yang menitik beratkan ilmu, akhlak asasiah dan ketelusan, integriti, kita akan nampak negara kita akan datang adalah negara yang begitu. So apa jadi dengan negara masa akan datang, tengok pada remaja pada masa sekarang. Itu sinopsis lah kan, tambahan sedikit. Tapi kajian teknikal analisis ni adalah kita nak tengok apa yang bakal berlaku berdasarkan sejarah pergerakan harga. Sebagai contoh macam XOX ni saya nampak dia akan naik lagi. Tapi ini bukan buy call lah. Okay? Tadi MQTech naik tinggi kan? MQTech naik tinggi. Adakah MQTech boleh naik tinggi? Lagi kalau tengok ada possibility. Saya suka tengok yang setengah jam. Kalau saya tengok setengah jam, ada entry signal, ada exit signal sikit lah. Tapi dia masih dalam trend menaik. Tak ada lagi exit signal yang betul-betul kuat, high chances lah. Okay, high chances. Tapi bukanlah nak buy call ke apa kan. Okay, dalam chart mastery, apa perkara yang kita kena kaji? So, dalam tajuk chart mastery ni, salah satunya adalah technical analysis lah. Okay, salah satunya adalah dalam technical analysis. Selain daripada technical analysis ni pun dia memang dah besar dah, dia punya topik dia, dia punya cabang-cabang dia kan. Antara perkara lain yang kita nak faham dalam chart mastery adalah kita nak tahu sentimen juga. Okay, kita nak tahu sentimen chart tu sendiri macam mana. Kita nak tahu zone dia, kita nak tahu support. Yang ni dalam technical analysis lah. Okay, kita nak tahu support dan resistance. Kalau kita dah tahu support dan resistance, apa lagi yang kita nak tahu? Kita nak tahu dekat mana dia punya trend. Okay, ini semua dalam technical analysis. Okay, dia punya trend. So macam mana nak tahu trend? Ada banyak jenis. Sama ada nak gunakan rigid punya trend, satu garis je, ataupun nak gunakan kita panggil dynamic trend. Dynamic trend ni contohnya macam
kita nak gunakan moving average, boleh juga, okey, ataupun nak gunakan channel line sebagai trend. Itu nanti saya akan sentuh dalam topik yang akan datang lah. Okay. Macam sekejap saya tengok apa topik-topik ada tak. Topik yang ke-13, in detail support resistance, technical investor, apa pilihan anda, chart mastery. Ni dalam chart mastery ni insyaAllah kita akan sentuh sikit cara baca sentimen, persediaan awal. Okey lah, tapi tak ada masalah, saya akan go through step by step lah tajuk-tajuk yang ada. Banyak lagi ni, kita baru tajuk yang ke-5. Okay. So kalau siapa-siapa yang terlepas tajuk-tajuk yang sebelum ni, boleh tengok balik, tak ada masalah. Tapi nanti sebab saya ada janji juga sebelum ni, kalau topik tu very detail, bila saya go very detail into the topic yang mana agak-agak topik tersebut memang ada dalam silibus pembelajaran online coaching, saya akan biarkan tajuk tersebut dekat saya punya page mungkin dalam sehari je, sehari dua macam tu, lepas tu saya akan buang. Okay? Sebab tak adil lah kan, orang lain belajar ada free tapi kita belajar free. So bukanlah macam nak kedekut kan, tapi to be fair lah kan, to be fair to the group members. Okay, so selain daripada trend, support, resistance, indicators, kita kena belajar juga kan. Setengah orang dia suka naked chart. Macam naked chart ni macam ni lah, contoh naked chart adalah macam ni. Ini consider naked chart, maksudnya carta tak ada baju, dia kosong. Setengah orang dia suka macam tu, setengah orang tak boleh naked chart, dia kena ada indicators. Macam saya memang heavy users of indicators sebab saya nak confirmation. Every price movement tu kita nak confirmation. Bila dia nak reverse, apa signal dia? Bila dia nak naik, apa signal dia? Bila dia nak terjun, apa signal dia? Adakah dia dah bearish? Adakah dia dah bullish? Okay. So everything yang saya nak tu, saya dah buatkan indicators berdasarkan apa yang saya nak dan saya dah gunakan. Saya dah gunakan. At least macam contoh kan, macam MQTech ni. So kita dah tahu dah, dia dah ada signal untuk entry. So just follow je lah indicators tu. So maksudnya bukan buy call lah, tapi apa yang indicators tu cakap, kita boleh follow, tak ada masalah. And then dia adalah pengesahan dia macam ni. Ni bullish signal, ni pun bullish signal. Dia masih dalam tekanan sentimen bull, and dia masih dalam green zone. Kalau red zone, tak boleh belilah. Contoh red zone, saya bagi contoh kat sini. Contoh AACX. Okay, kita tengok daily. Okay, kita tengok daily. AACX, dia dalam red zone. Okay, saya buat macam ni. Dia start red zone dia kat sini. So, dia tak habis lagi dia punya red zone ni. So, jangan beli. Tunggu je lah. Bila dia dah habis dia punya red zone, baru okay. Kalau macam contoh apa lagi? Saya pun nak bagi contoh, kena tengok sikit lah. Kita tengok sikit platform. Macam XOX tadi lah, okay? Saya bagi contoh macam XOX tadi. Mana dah ni? Okay. Adakah XOX masih boleh layan? Kalau saya nampak dia masih dalam green zone. So dalam green zone dia masih lagi nak teruskan kenaikan. Contohlah kan, ni contoh je. So janganlah anggap ini sebagai buy call. Saya memang tak bagi buy call pun sebenarnya. Tapi weekly dia dah ada exit signal. So walaupun daily dia masih lagi nak naik, tapi weekly dia dah mula nak berehat. So mungkin bila daily dia boleh naik lagi sikit. Dia naik sikit lagi. Lepas tu sebab weekly dah ada exit signal, dia akan retrace dulu sekejap sebelum disambung lagi naik lagi atas. Okay. Monthly pun dah ada exit signal dah, so kena hati-hatilah. Cuma daily belum lagi lah. Okay, daily belum lagi, so boleh naik lagi ni sikit. Okay. Okay, ada soalan daripada Muhammad Rozi. Indikator stokastik RSI saya gunakan untuk lihat overbought, oversold. Apakah beza dengan indikator RSI? Apakah bezanya dengan indikator RSI? Apa ni? Indikator stokastik RSI saya gunakan untuk lihat overbought, oversold. Apakah bezanya dengan indikator RSI? Okey. RSI adalah versi asal. Okey, versi asal indikator kepada stokastik RSI. Okey. Stokastik RSI ni dia dah modified dah RSI. Dia dah stokastikkan RSI. Maksudnya RSI yang asal tu dia dah masukkan formula stokastik ke dalam RSI yang asal tu untuk menjadikan
RSI itu lebih aktif ataupun lebih lebih reaktif. Itu maksud dia stokastik RSI. Dan saya personally, saya memang gunakan stokastik RSI sebab dia lebih reaktif. Tapi dalam masa yang sama, saya combine juga RSI dan stokastik dan stokastik RSI ke dalam satu indikator yang saya panggil sebagai inilah ni yang saya pakai sekarang ni. Okay? Saya panggil sebagai Fish Egg 2. Kenapa Fish Egg 2? Sebab dah ada dah sebelum ni yang versi asal dia. Okay? So paling senang kalau dah keluar dia berada di atas daripada garisan 50, atas garisan 50 dan dah ada histogram warna putih, that's mean bullish dan very strong bullish. Okay? Yang telur-telur ikan ni, fish egg ni, telur-telur ikan ni menunjukkan oversold area. So bila telur ikan tu dah pecah, dah mula menetas, dia dah keluar daripada oversold area. So kita expect harga akan naik lah lepas tu. Okay. Yang bawah ni RBB, okay, yang bawah ni RBB, Royal Band Breakout. Ini lebih jelas lah untuk tengok trend. Komen melewah. Sesi kali ni bukan nak sesi nak discuss counter. So nanti insyaAllah kita akan ada sesi lain, okay, untuk discuss counter. So malam ni saya just nak bagi tahu overview je apa benda yang kita kena belajar. Okay. So dalam chart mastery ni bukan setakat kita kena mahirkan cara nak baca chart. Kita kena mahirkan dengan betul-betul. Sebab nak baca chart dia bukan setakat tengok pergerakan harga naik turun je. Kita nak tengok dekat mana dia punya extreme bottom chart tu boleh drop. And then kita nak tengok dekat mana extreme top harga boleh naik. Sebagai contoh. Saya tengok HLT. Okay. HLT antara pengeluar glove kan. Dia dah naik tinggi. Okay, dia dah naik tinggi. Saya tutup satu indikator yang ni. Dia dah naik tinggi macam tu. Dah banyak dah signal dia bagi. So bila dah banyak signal yang dia bagi ni, biasanya saya akan tengok time frame yang lebih besar. Okay, sekiranya time frame yang lebih besar pun dah menunjukkan exit signal, so kita kena hati-hatilah sebab dia dah extreme top. Dia dah level paling atas extreme top sebelum dia buat reversal. Okay, sebelum dia buat retracement. So kalau macam extreme bottom pula, contohnya kalau extreme bottom saya ada buat indikator dia warna hijau merah. Itu extreme bottom. Maksudnya kalau dia dah betul-betul bottom, dia ada chances untuk dia naik. Macam itulah. Okay. Macam ni dah ada exit signal. So kena hati-hatilah. Okay. Nur Amni tanya, kriteria apa yang diperlukan bagi menentukan platform-platform? Saya ingat typo ni kot. Typo nak tanya tentang platform ni, momentum ke apa? Kriteria apa yang diperlukan bagi menentukan platform? Saya tak faham soalan ni. Mungkin boleh type balik soalan tu. Okey, ahli grup ada soalan tak? Setakat ni. Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Saya tengok melewah sikit lah alang-alang dah tanya kan. Okay, melewah macam mana? Melewah cantik sekali kan. Dia bagi solid Merbozu weekly punya chart dan dia berada dalam green zone. Okay, dia berada dalam green zone. Solid Merbozu. Volume pun cantik. Dah ada entry signal pun sebenarnya 3 hari lepas. Okay, dekat daily dah ada entry signal 3 hari lepas. So dia terbang lah hari ni. Tapi dah ada exit signal, so kena hati-hatilah. Biasanya saya kalau dah ada exit signal, saya akan tengok time frame kecil. Sebab kita nak tengok time frame kecil tu apa yang berlaku. Okay? Kalau time frame kecil pun dah banyak exit signal, dia akan buat retracement dululah. Okay? Dia akan buat retracement dulu sebelum dia meneruskan kenaikan. AWC okey kedokkan jadi sesi discuss counter pula. So saya buat masa ni saya malas lagi nak layan semua discuss counter ni sebab kita akan ada session lain. So saya just nak bagi tahu je apa benda yang kita kena tahu. Okay, at least kita dah mahirkan platform mastery. First step mahirkan dulu platform mastery. Second step mahirkan tentang chart mastery pula. Sehingga kan bila kita dah mahir tentang chart mastery, kita dah tak perlu dah nak tanya orang ke nak second opinion always important lah kan. Sebenarnya pendapat kedua memang penting, memang kita perlu guna juga, tapi kita tak
tak boleh setiap masa nak buat keputusan kita kena tanya orang, tak boleh. Kita kena ada satu tahap yang mana apabila kita dah belajar banyak, kita kena capai ke satu tahap yang mana kita boleh stand alone, yang mana kita boleh buat decision kita sendiri dengan kukuh. Okey? Itu tujuan matlamat belajar. Kalau kita belajar supaya kita dapat buat decision sendiri dengan tip top. Itu. Tapi kalau kita belajar banyak pun, masih lagi kita bergantung kepada orang lain untuk buat decision, itu tak kena. Ada something wrong somewhere. Mungkin cara kita belajar salah ataupun kita tak faham apa yang cikgu ajar dan sebagainya. Okay? So, kena ada matlamat. Matlamat adalah bila kita belajar supaya kita boleh buat decision kita sendirilah sebenarnya. Okay? Adakah tempoh retracement secara perhatian yang mengambil masa lebih kurang seminggu, 2 sebelum ada segala kenaikan? Most of the time macam tu lah. Sebab kalau contoh macam apabila harga dah naik tinggi, dia akan drop secara drastik kan. Kenapa dia drop sebenarnya? Secara drastik tu kenapa? Kenapa retracement berlaku selalunya dengan drastik? Cuba jawab soalan ni. Contoh kan, contoh tadi saya dah tunjukkan HLT kan. Kenapa? Apabila harga dah naik tinggi, okey, tiba-tiba dia drop dengan drastik. Dia bagi cuma 1-2 candle atau 2-3 candle je, dia drop zap. Immediately very drastic apabila dia drop. Kenapa? Kalau boleh jawab soalan tu dah okey dah. Baru kita tahu kenapa retracement dan sebelum dia naik balik itu mengambil masa yang agak lama. Kenapa? Dapat jawab soalan tu dah okey dah. Okey, so dalam topik chart mastery ni banyak perkara yang kita nak faham. Okey, banyak perkara yang kita nak faham. Selain daripada belajar tentang technical analysis, kita kena belajar trend, sentiment, support resistance, indicators, okey, banyak lagi benda-benda lain lah. So slowly lah, jangan push, jangan terlampau nak kejar sangat memanglah kita nak kejar profit, tapi jangan terlampau gairah sangat sehingga kan kita mengabaikan basic foundation of knowledge. Kita kena belajar dulu sebenarnya. Apabila kita ada asas tapak ilmu yang kukuh, kita boleh bertahan lama dalam pasaran saham. Tapi kalau kita terlampau gairah nak kejar something yang uncertain, iaitu profit, kita cepat kalah. Bukan cepat kalah, kita akan lebih cepat mengalah lah. Sebab kalau kita asyik loss tapi kita tak ada asas kenapa kita loss, kenapa kita profit, kita lebih mudah mengalah. Okay? Sebab asas tak kukuh. Kalau asas kita kukuh, walaupun peringkat awal kita tak banyak profit, walaupun peringkat awal kita ada loss, tapi at least kita bina tapak kita dulu untuk jadi kukuh. Macam piramid kan. Berapa lama piramid dibina? Beratus tahun. Tapi berapa lama dia bertahan? Beribu-ribu tahun. Okay, beribu-ribu tahun. Macam kita lah. Kita tak boleh nak expect sehari dua terus pandai. Tak boleh. Kita kena ambil masa untuk kita belajar, dan seperti mana yang saya cakap di awal tadi, untuk matang dalam pasaran saham ni, kita at least kita nak sekurang-kurangnya minimum belajar 1 hingga 2 tahun. Okey, 1 hingga 2 tahun untuk belajar. Sebab kalau kelas 1-2 hari, kita baru belajar 1/4 je of a bigger pictures. Kita baru ambil secebis je. Okey, daripada keseluruhan benda yang kita kena belajar. So it's not enough lah, tak cukup. Okey, kita kena spend lebih banyak masa. Dan kita kena tahu apa benda yang kita nak kena belajar lah. Okay? Bukan nak menakut-nakutkan, tapi that's reality lah. Sebab pasaran saham ni memang begitu. Dia terlalu banyak benda yang kita nak belajar. Okay? Even saya pun, walaupun dah dekat 5 tahun lebih kan macam tu, tapi still kita kena belajar dan belajar dan belajar. Okay? Dia continuously dan non-stop. Dan non-stop lah kan orang cakap. Okay? High risk, high reward ni salah eja ni. Okay. Okey, apabila kita dah master yang pertama, kita master yang kedua, dan yang paling penting sekali adalah emotion mastery. Okey, emotion mastery ni antara satu benda yang very magical, yang mana tak boleh ada orang ajar. Dia emotion. Manusia adalah psychological being. Okey, macam mana nak cakap? Kita manusia adalah psychological being. Macam tu eja dia. Human being. Human being. Macam mana eja human being? Lupa dah. Sekejap saya cari balik. Human being. Kan jadi Mr. Bean pula. Betul lah.
human being. We are psychological being. Kita penuh dengan emosi, penuh dengan psikologi, penuh dengan emosi. So, antara emosi yang paling utama yang ada dalam pasaran saham ada 3. Pertama sekali adalah greed. Okay? Pertama sekali adalah greed. Yang kedua adalah fear. Dan yang ketiga adalah hope. Ada 3 psikologi yang utama dalam pasaran saham yang kita kena faham. Pertama sekali greed. Yang kedua fear. Dan yang ketiga hope. Okay? Apa yang Warren Buffett cakap, Warren Buffett pesan adalah, jadi dia punya pesanan ni very valuable, amat bernilai. Pesanan dia adalah fear when all the people greed, okay, when others people greed, and greed when others people fear. Itu yang Warren Buffett punya pesanan. Sebab itu dia adalah billionaire yang menghasilkan kekayaan dia almost kesemualah kekayaan dia hasil daripada pasaran saham. Okay? Dia adalah billionaire dan dia punya kekayaan dia bernilai 80 bilion kalau saya tak silap. Mungkin dah cecah 100 bilion, mungkin lebih, saya tak ingat. Kena tengoklah, cari balik dekat Google lah. Okay? So Warren Buffett pesan, kita greed, kita tamak apabila orang lain takut, tapi kita takut apabila orang lain semua dah tamak. Kenapa dia pesan macam tu? Sebagai contoh, apabila harga dah berada dekat puncak, okay, apabila harga dah berada dekat puncak, adakah kita nak tamak ataupun adakah kita nak greed? Bagi contoh macam ni, orang lain sedang tamak mengejar harga, tamak kejar, harga drop secara immediately. So siapa yang masuk dekat puncak tu, macam itulah kan. So itulah yang Warren Buffett pesan. Okay, itulah yang Warren Buffett pesan. So, antara emosi lain yang ada adalah hope. Biasanya kalau kita dah tersangkut macam tu, kita pun meletakkan harapan yang tinggi. Okay? Ataupun kita over hoping macam tu tanpa ada ilmu yang betul, kita over hoping. So, antara emosi yang perlu kita belajar betul-betul adalah emotion mastery lah. Kita kena control kita punya emotion, ataupun kalau boleh kita kena belajar selok-belok emotion tersebut. Okay? Kita kena belajar selok-belok emotion tersebut. So bukan ini sahaja, sebab dalam pasaran saham ni dia bukan ada 3 je. Kita adalah manusia dan kita ada pelbagai emosi. Kita ada happy, kita ada sedih, kita ada stres, kita ada rasa boring, kita ada rasa fed up, kita ada nak rasa give up, kita ada rasa hope, kita ada rasa semangat, kita ada rasa lemah semangat, kan? Kadang kita dah profit 2-3 kali, kita overconfident. Tapi tiba-tiba loss 2-3 kali, kita dah down, dah rasa stres. So, orang yang akan berjaya adalah orang yang dapat bertahan lama. Okay? Tak kira lah dia banyak kali loss ke, dia banyak kali profit ke. Sekiranya dia dapat bertahan lama, dia akan berjaya. Okay? Dia akan berjaya. Tapi kejayaan ni pun adalah subjektif juga sebenarnya kalau ikut Al-Quran. Kalau ikut Al-Quran, maksud kejayaan adalah orang yang bebas daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu adalah maksud kejayaan yang sebenar dalam Al-Quran. Apa yang Allah cakap lah kan. Dibebaskan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu adalah kejayaan yang sebenar. Tapi dalam pasaran saham ni adalah siapa yang dapat bertahan lama dan siapa yang dapat mengembangkan modal dia dalam jangka masa yang lama tersebut, dia lah yang berjaya. Okay? So, istilah nak kaya cepat dalam pasaran ni sebenarnya ada, dah wujud. Memang ada pun orang kaya cepat, tapi tak sustainable lah. Okay? Tak sustainable. So kena bagi masa kepada diri kita untuk berjaya. Dia tak boleh nak cepat sangat. Sebab pasaran saham dia bukan skim cepat kaya, tapi potensi nak kaya cepat memang ada kalau kena cara lah. Okay? Kalau kena cara. Warren Buffett pun ambil masa lebih daripada 30 tahun untuk menggandakan dia punya kekayaan dia. Okay? Dia betul-betul jadi billionaire, pendapatan dia lebih kurang dalam 50 bilion, meningkat secara exponentially apabila umur dia lebih daripada 50 tahun dah. Okay? Masa muda dia dah memang kaya lah, umur dia 20-an pun dia dah buat million lah, dia dah buat ratusan juta. Tapi nak jadi billion, ambil masa lebih kurang umur dia 50 tahun. Baru dia exponentially naik jadi billion dan barulah naik lagi jadi almost lebih lah 80 bilion. Okay? Ambil masa. Macam Takeshi Tokugawa, salah seorang daripada traders yang famous dekat Jepun,
dia ambil masa 8 tahun untuk mencipta kejayaan yang mana dia pun dah cecah angka bilion dah. Okey, dia dah cecah angka bilion. Kalau apa ni, ratus juta, kalau yen ni kan dia nilai dia memang tinggi sikit, tapi dalam USD dia memang dah jutawan lah. Okey, dalam USD dia dah memang jutawan dah. Okey, macam Dan Zenga, dia start trade umur dia 20-an, tapi dia berjaya selepas umur dia dah 56. Okey, maksudnya sepanjang masa tu dia buat apa? Bukan dia tak trade, dia trade dan dia belajar, dia trade, dia belajar. Tapi sukses tu akan datang. Yang penting jangan give up dan kena sustain. Kena sustain. Okay? And then nak sustain kena ada ilmu lah. Kalau ilmu tak cukup, macam mana kita nak sustain kan? So yang paling penting belajar, and then jangan terlampau ikut-ikut orang lain. Kalau kita ada ilmu, kita tahu dah adakah orang yang kita ikut tersebut betul ke tak betul lah macam tu. Okay? So bab emotion mastery ni actually banyak lagi lah kita kena tahu sebenarnya kan. So sebahagiannya adalah greed, fear and hope. Ini yang paling utama lah. Okay. And then kalau terlampau ikut by call, memang kita ada risiko untuk kita orang cakap terkena. Sebab by call ni kita kena tahu apa yang orang tu bagi kan, betul ke tak betul kan. Okay. Oh dah 10.42 dah, saya ingat dah overshoot dah sebenarnya. Saya plan dalam around 10.30 je macam tu. Okey, tapi tak apa. Kita dah nak habis dah. Saya buka untuk 1-2 soalan. Kok ada siapa nak tanya? Ahli group ada yang nak tanya tak? Money management ada kelas tak, Dok? Money management saya ajar berdepan. Tapi buat masa ni selagi COVID tak habis, saya pun tak berani lagi sebenarnya nak keluar. Tapi dalam grup pun kita ada discuss juga sebenarnya kan. Money management dah ada dah pun dalam video syllabus yang sebelum ni. Kalau ahli grup boleh tengok balik video syllabus tajuk apa ni? Kelas asas technical traders. Kelas asas technical trading memang ada sentuh juga berkenaan dengan money management. Kalau dah keluar entry time frame daily, entry point pada hari tersebut kena tengok time frame berapa. Kalau nak gunakan entry pada daily time frame, tengok daily time frame lah. Tengok kalau entry daily time frame, kita boleh gunakan exit pada weekly time frame. Exit pada weekly. So dia duration dia lebih panjang. All in cepat kaya sikit. All in boleh. Even Warren Buffett kan. Warren Buffett dia cakap, orang yang cakap don't put money don't put all the money into one basket ni sebenarnya orang yang penakut. Bukan orang yang penakut, orang yang tak faham tentang pelaburan. Dia cakap macam tu. Tu Warren Buffett cakap. Kalau orang itu faham tentang pelaburan, sekiranya dia ada satu company yang very good, strong fundamental analysis, very good financial statement, very profitable, and then dia punya produk pun memang worldwide. Apa salahnya kalau kita nak masuk all in dalam counter tersebut, dan biar je lah dia run. Sebab kita confident dengan company tersebut. Itu yang dia cakap lah kan. So macam dia sendirilah apa yang dia buat kan. Mula-mula dia beli Coke, dia beli berapa dia beli beberapa ratus juta kan. Lepas tu dia masuk sampaikan nilai pembelian Coke yang Warren Buffett masuk mencecah bilion. Kenapa dia very confident dengan syarikat Coca-Cola? Sebab dia dah kaji dah. Syarikat Coca-Cola antara syarikat yang very good distribution worldwide. Kalau kita perasan Coca-Cola, mana negara yang tak ada Coca-Cola? Mana negara yang tak ada Coca-Cola? Dia punya distribution worldwide very good, tip top. And then dia punya formula still formula yang sama dari dulu sampai sekarang. Benda sama je kan. Air dia rasa macam tu je. Tapi dia hebat dari segi distribution dia, marketing dia dan sebagainya lah. Okay. Ada soalan daripada Rifai Pai. Kenapa QR report memberi kesan kepada saham? QR report ni adalah performance quarterly kepada syarikat. So maksudnya kalau quarter ini rugi berbanding dengan quarter lepas, memang harga boleh drop lah. Okay. Sebab kalau syarikat tu rugi, orang tak berminat. Macam tu je. Okay. Tapi QR report ni delay sebenarnya. Kalau sekarang baru muncul dekat internet atau dekat laman web, sebenarnya insider dah tahu lama. That's why kadang-kadang counter report ni kalau syarikat tu memang profit, harga dah lama dah naik. Kita baru nak masuk, orang dah drop, orang dah jual dah sebenarnya. That's why jangan terlampau berharap sangatlah. Okay. Kalau nak gunakan quarter report boleh, tapi gunakan untuk long term punya
kajian lah. Okay? Jangan untuk short term, tak sesuai. Untuk long term, okay. Macam mana cara nak detect signal bullish dan bearish dog? Kalau saya gunakan indikator yang saya buat je lah. Macam ni. Sebagai contoh HLT ni kan. Dia start bullish dia dekat sini. Dan masa dia punya green zone ni, lepas tu dia accumulation sekejap, lepas tu dia naik lagi. Okay. Contoh kita tengok HWG. Oh, dahsyat. Tiba-tiba kan dia terbang macam tu kan. Berapa banyak ni. Okay, HWG dia punya start bullish dekat sini. Kalau saya buat ni, dia punya kotak ni kan. Dia habis bullish dekat situ, lepas tu dia masuk dalam accumulation area kat sini. Lepas tu dia sambung balik dia punya bullish. Okay, dia sambung balik. Tapi kalau dah tinggi macam ni, hati-hatilah sebab orang pun dah take profit. So dia akan most probably dia tutup gap tu. Janganlah beli kat puncak kan. Jangan terlalu nak kejar sangat harga. Okay. Peluang sentiasa ada. Yang penting kena ada ilmu dulu. Bila ada ilmu yang betul, insya-Allah peluang tu kita akan nampak depan mata. Okay. Kalau mata kita, kalau minda kita tak ada ilmu, mata kita pun tak nampak ilmu tu. Okay. Okay, so saya ingat sampai situ dahulu. Kita pun dah 10.45 dah. Mungkin tuan-puan dah mengantuk, saya pun dah agak mengantuk dah. So kalau ada salah silap, saya minta maaf. Mungkin insya-Allah kita akan sambung lagi dalam sesi yang akan datang. Tajuk yang akan datang adalah tajuk yang ke-6, risiko di dalam pelaburan saham dan skim-skim pelaburan. Ini dah salah satu sebab kenapa saya adakan sesi-sesi live macam ni, sebab kita tak nak masyarakat kita terkena dengan scam yang macam-macam jenis scam yang ada kat luar sana, sedangkan kita ada satu peluang pelaburan yang sah lagi halal dan dijamin dan dijaga oleh Security Commission Kerajaan Malaysia jaga. Memang di bawah Kementerian Kewangan pun ada benda halal yang boleh buat duit ni. Kenapa nak cari scam yang boleh menyebabkan kita hilang beratus ribu ringgit sekelip mata sahaja dengan janji-janji manis dapat jadi jutawan segera? Tak ada. Okay. So at least tuan-puan belajar sedikit. Kalau ada salah silap, sekali lagi saya minta maaf dan saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi stay sampai habis. Dan sesi ini pun saya ada buat recording juga untuk ahli-ahli grup. Saya akan share dalam grup Telegram. So sebelum habis, saya nak share dulu saya punya public group Telegram ni. Kalau tuan-puan yang belum ada dalam public group Telegram ni, boleh join. Saya letak link dekat bahagian komen tu. Boleh tengok dekat situ lah. Okay. So kalau nak tanya dalam group pun tak ada masalah. Tapi saya limit lah pertanyaan tu. Jangan tanya yang ilmu-ilmu yang saja dalam group online coaching saya pula. Okay. So sampai di situ dahulu. Wallahualam. Kita stop sampai situ dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.